Jika semalam kami paparkan bagaimana proses terperinci dilakukan untuk mengesahkan kematian membabitkan kes disyaki. Isteri kedua kami didedahkan dakwah yang sering kali mengaitkan kematian mengejut dengan dakwaan pengambilan vaksin COVID-19. Berdasarkan laporan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, keengganan vaksinasi adalah masalah utama global, apatah lagi didorong laporan tidak sahih dan gerakan anti-vaksin, sehingga kes meninggal dunia turut dieksploitasi tanpa mengira sensitiviti ahli keluarga mangsa. Mazhari Zafri, Aziz Desa ada laporannya. Marah, sedih dan terkilan, itu antara perasaan yang diluahkan waris apabila punca kematian ahli keluarga mereka disalaherti dan disebarkan menerusi dakwah tidak benar walaupun diberikan penjelasan berdasarkan bukti laporan perubatan. Malah terus dikecam sehingga ada yang sanggup menuduh menerima bayaran semata-mata untuk menyembunyikan perkara sebenar. Rasa marah, tapi akhirnya dia berganti jadi rasa sedih sebab melihat sejauh ni pemikiran mereka semata-mata nak membuktikan sesuatu yang tak benar sampai dia boleh mereka pula tuduhan yang lain tanpa ada sedikit pun rasa takut bahawa kalau tuduhan tu apabila tak benar, mereka ni akan terima akibat, sama ada akibat dari segi perundangan di dunia ataupun nanti sebagai seorang Muslim mereka akan terima pembalasan di akhirat. Jadi benda tu menyedihkan saya lah. Pada awalnya memang kita marah, kita terkilat, tapi akhirnya kita jadi sedih dan kita terfikir kenapa sampai sejauh ni mereka boleh berfikir dan boleh buat cerita macam tu. Jelasnya punca kematian Allahyarham ibunya, Baizura Osman, Februari lalu adalah daripada tindak balas ubat pelali atau anestesia yang diberikan sebelum prosedur intubasi dan tiada kaitan langsung dengan vaksin COVID-19. Harapan saya lah kepada pihak berwajib supaya apabila timbul satu-satu isu, bagi penjelasan yang betul-betul boleh, orang kata, kita tak boleh puaskan hati semua orang, tetapi setidak-tidaknya tidak bagi ruang untuk orang timbulkan cerita lain. Sebab macam antara yang punca jadi begini, tak nafikan memang ada setengah orang yang terkena kesan sampingan dan sebagainya, tapi mereka tengok kes mereka tak dilayan dengan begitu baik, tak dapat penjelasan yang sewajarnya, seolah-olah didiamkan. Itu yang membuka ruang untuk orang lain ambil kesempatan menghasut. Perkara sama turut berlaku pada kematian bekas pemain bola sepak kebangsaan mendiang Sargat Singh atau Shebi yang meninggal dunia Januari lalu akibat serangan jantung. Anaknya Sonuljit Singh terpaksa tampil di media bagi menafikan spekulasi yang mendakwa kematian bapanya itu mempunyai kaitan dengan pengambilan dos penggalak. Walaupun pada hakikatnya laporan berdasiasat menunjukkan 3 saluran arteri koronari Shebi tersumbat 90 hingga 100% dengan semua organ penting berfungsi baik dan tidak menunjukkan sebarang reaksi alahan. Kita perlu ingat juga mana-mana penerima vaksin, dia juga akan sama dengan lain-lain ahli general population lah, populasi umum, yang mana kita memang ada penyakit yang sama ada diketahui ataupun tidak diketahui. Jadi umpamanya jika warga emas, biasanya mungkin dia akan ada beberapa penyakit yang memang sudah diketahui, umpamanya penyakit darah tinggi, kencing manis, mungkin dia juga ada sakit jantung. Jadi katalah dia meninggal tidak lama selepas menerima vaksin, itu tidak bererti kematian tersebut memang boleh dikaitkan dengan vaksin itu sendiri. Kerana dia memang sudah jelas mempunyai penyakit ataupun sejarah penyakit yang memang berpotensi untuk menyebabkan kematian mengejut pada bila-bila masa. Jadi mungkin kematian berlaku secara kebetulan. Jadi sebab itu kita perlu jalankan pemeriksaan postmortem untuk kes-kes begini supaya kita dapat kepastian. Justru itu peranan pemeriksaan berdasiasat ujarnya penting dan masyarakat perlu bersikap terbuka dengan keputusan yang ditentukan pakar yang menjalankan tugas mengikut prosedur secara profesional berdasarkan kajian teliti dan menyeluruh. Setiap kematian pastinya memeritkan, namun ia lebih berat ditanggung apabila ada segelintir pihak yang cuba menangguk di air keruh sehingga menjejaskan sensitiviti keluarga. Penyakit hati harus terus diubati dengan menyebarkan harapan dan kebaikan, bukannya dakwah yang mampu mengancam pemikiran. Zahri Zafri, Aziz Desa,
melaporkan.